Kan? Ketiga adalah pada pandangan matanya. Maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian atau hal-hal lain yang haram. Tidak pula dia terpikat pada dunia, tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar. Itu cerita tadi, memandang, mengambil iktibar. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memenuhi matanya dengan perkara haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Pandang benda-benda yang tak elok. Itulah tokan-tokan video YouTube tu, tokanlah yang elok-elok. Jangan tokan video yang bukan. Dia tokan video yang ada seorang personality agama tu. Dia tokan nak dengar jawapan orang tu tentang kenapa dia kahwin. Contohlah ni, dia bukan orang Malaysia ni, orang Zimbabwe ke mana tak tahulah. Kita dengar, kita baca, lepas kita dengar, lepas tu kita marah. Buat apa? Kan? Ya, tak payah, kita tak tahu cerita, jangan. Kita bercakap nanti, kita ulas pula. Tahu kan dia kan? Patut dia tak boleh corai bini tu, kita cakap. Kita cakap macam tu, tetapi kita tak tahu apa kisah dia. Kita pun ada kisah kita sendiri. Jaga aib orang, mudah-mudahan Allah jaga aib kita. Kita ni semua ada aib ni. Kita ni jadi hebat ni, manusia ni kelihatan hebat, baik kan? Memang superb ni. Satu sebab Allah sembunyikan keaiban kita. Semua ada perangai-perangai. Marin tidur, marin masa kecil. Tak kancing tertilam, jap sidai tilam. Yang bercakap ni pernah mengalami itu. Ya kecil marin kancing tertilam marin Samsul Debat ni. Korang yang buat tajuk YouTube ni, tajuk Samsul Debat kancing tertilam tau. Cerita masa kecil marin kan. Kadang bila angkit kan, bawa daripada dah tak lalap kan, tak sadar. Rupanya ada anak yang kena penyakit macam tu juga. Ada anak seseorang tu balik daripada mana dah, sampai kat depan rumah, kita buka pintu, turun. Dia turun, dia boleh pergi rumah jiran sebelah tu. Dan dia tengok macam tu. Woi, senyap rumah kau. Ada macam tu. Ada aib kita. Marin masa kecil, marin pernah kena tangkap curi buah kat dusun orang. Ya, mungkin pernah cerita macam tu. Pernah kena rotan depan pimpinan. Samsul Debat pernah kena. Saya pernah kena rotan depan pimpinan dulu. Dengan Mufti Negeri Sembilan sekarang. Dulu dia ustaz saya tu dulu. Dia rotan tangan kidal tu. Main-main birat 3 hari tu. Sebab dia tu rotan tu dengan doa tu tak terdaya tu. Nampak tak? Ada. Kita nakal dulu kan. Nakal. Semua ada keaiban, tak salah cakap. Jangan cakap semua baik benar. Dia ni baik ni, tak ada. Bila orang puji kita tu sebab capek cakap. Tak adalah, okey, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi baik pun sebab kawan dengan kau. Macam tu Ambil tahu pindah dengan kawan kita. Macam tu, jangan kita tahu tak apa. Dalam taman ni paling baik dan lah. Kau tak tahu kau? Takkan baru tahu. Wilawai kulit kau. Dan ada produk dan pakai. Kalau tidak buruk macam kau. La ilaha illallah. Mulut itu kan. Orang baru cakap tadi. Cuba cakap elok kan. Cantik kulit kau. Ni semua doa semua kawan. Pula dia tak nak doa. Tak ada doa yang baik-baik untuk kawan tu. Maknanya jadilah elok. Dan ni tak lawa pun tak apa. Yang penting lawa kat muka lelaki dan. Tu penting. Kita ni walaupun dah tua kena lawa tu. Jangan berlawa. Tu bukan makna kelawa. Lawa. Bantai baju kelawar kat rumah kan. Sonang kata kan. Macam tu. Iya, rambut tu jangan biar ngabang macam tu sampai ke dapur. Laki dengan lalap kat ruang tamu tu peranjat tengok. Nak lembaga mana lalu tu kan. Tu dia kan. Makna kata tu lah dia. Kan? Mata ni pandang yang elok-elok, pandang benda-benda yang baik, kan? Macam kita pergi masjid kan, tengok pahala tu, ya Allah, rumah Allah, ambil pengiktibaran dalam hati kita, ambil iktibar. Orang tu boleh sedekahkan duit dia boleh beli tanah tu saja berapa juta, 6 juta lebih, tanah tapak masjid, kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Malahan disiapkan satu petak khusus untuk dia, kalau meninggal besok situ tanam, kata dia. Kan Nabi dah sebut kan, manusia yang paling cerdik adalah dia sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia.
Kita keberani-berani kita tak adalah sampai telefon, imam tolong reservekan satu petak kubur untuk saya. Belum ada lelah yang ni. Dia cuma masuk khairat je. Masuk khairat, dia masuk jadi keahlian, dia masuk bayar je. Tetapi dia kata, "Buk tau saya nak lubang yang tu, sebelah pagar tu saya punya. Senang anak saya datang tengok." Tak ada sampai macam tu berani dah. Tak ada. Mungkin ada lah, tapi tak ramai. Tak ramai lah kan. Kenapa pula tak berani? Sebab ada orang cakap bila sampai dah sebelah tu confirm kau meninggal lepas tu. Yo kau, alamak tak jadilah mama, nampak tu salah tu. Kan? Tak ada dah, kalau dah mati lah, tak ada mana sebab dia lubang tu dah. Kan? Dan sehatnya apa? Cuba tengok Datuk masa ujian ni kita cerita pasal Allahyarham Datuk Nasir Wahab. Datuk Nasir Muslim masa mula-mula dia diuji dengan kanser tu, dia pun cakap dia jaga kesihatan dia jaga ni. Makna Allah ni kalau dia nak bagi ujian kat kita, dia tak kira macam mana pun kita baik, kita usaha je. Bukan main lagi kan. Tu yang Ustaz Badli Shah kata tu, tak ada sebab dia nasi dah kita kurus. Kan dia takkan nasi nak kurus je. Gajah tu pula dia takkan nasi, gemuk je kan. Botu juga. Ustaz Badli Shah ni buat kajian mendalam macam tu sekali tu. Kan? Berapa kali dah Ustaz Badli Shah datang sini? Panggil dia sekali datang, biar dia cerita pasal badak tu semua, dia cerita. Dia cerita borok tu, melencet-lencet tu, hari-hari selesai kan, bergayut kan selesai tu. Umur panjang kan 40 tahun ni, lepas tu mati dia. Kucing pun berapa tahun dia. Kan nampak tak? Jadi kita jangan tu payah tu kan kalau bujah macam tu, tapi memang iyalah. Tapi kita usaha dan doa. Tu tadi ilmu dan amal tadi kan. Doa pun tak nak. Okey, keempat, pada perutnya, iaitu perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah. Jadi makna kata, jaga mana-mana ni. Dan makan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mak kita dulu-dulu, orang dulu-dulu, saya goma ambil contoh orang kampung dulu-dulu, simpan duit buat 3 kotah. Ada tu pula simpan sikit dekat celah celah bantal simpan. Yang satu tu pula letak dekat dalam piuk pun ada. Piuk-piuk yang tu susun tingkit tu. Sebab dia punya simpanan tu dia tak nak satu tompek je. Kalau kata Ustaz, kerana tengah cicip piuk lah, ada duit sini butingat, ada simpan situ. Jadi kadang sebab apa? Orang dulu dengan sikit-sikit tapi cukup. Kan kenapa? Mak kita pula dulu-dulu kalau perasan, mak kita lah antara yang kita tak faham kenapa dia rajin tolong orang. Kenduri dia datang awal lah, bawa pisau, bawa apa, kadang bawa boreh, kadang bawa bawang, dia bawa tu sedekah ke orang. Orang sebelah minta garam, nah bagi garam. Nah minta gula, bagi gula. Itu pun cakap, mak ni kita pun tak ada, mak bagi ke orang. Adalah rezekinya kita belak. So, lepas tu nak kita pun tak ada, ada Allah bagi ganti. Biarlah. Tak iya pula bila kenduri kena rumah kita, ramai pula datang. Ramai pula orang baik macam tu, tak iya pula. Kan? Sebab apa? Sebab sedekah pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Sedekah pertama mengkayakan hati. Yang kedua membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Kan? Sampai tak salin tu. Tambah-tambah buku nyalin ni. Yang pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi je ke orang. Kau ni macam banyak duit lah. Tak, tapi dia bagi selalu. Kan? Allah bagi ganti. Yang kedua membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga memanjangkan usia, sehat walafiat, panjang umur. Tengok mak-mak kita dulu, rekod-rekod semua dipecah rekod 90 lebih tahun umur, 100 pun ada kan. Tapi tak ada lah sampai 200 dah. Kita janganlah minta sampai umur 200. Sekarang pun mongkok kalau 200 menyarap majlis ilmu Manjang usia, memanjangkan usia. Dan yang keempatnya melancarkan rezeki. Tu kelebihan sedekah lah kita.